Assalamualaikum, nama saya Sarah. Saya nak bercerita tentang pengalaman saya, iaitu pengalaman seram bersama dengan adik lelaki saya. Pada waktu tu, mak ayah saya outstation. Dalam 3 hari begitulah. Saya dan adik saya pun pergi mencari rumah sewa. Yelah, saja-saja je untuk cari pengalaman, untuk merasai bagaimana duduk rumah sewa. Saya dan adik saya pergi ke rumah sewa tu dengan menggunakan kereta. Lagipun saya jumpa rumah sewa ni melalui Google. Sebelum saya sampai ke rumah sewa tu, saya singgah ke Petronas dan beli barang apa yang patut untuk makan malam bersama dengan adik lelaki saya. Adik lelaki saya berumur 4 tahun. Dia ni kurang bercakap sikit. Apabila saya tanya dia nak barang itu ke, dia akan angguk saja. Tapi kalau dia tak nak, dia giling-giling kepala saja. Selepas dah isi minyak kereta, saya teruskan perjalanan untuk menuju ke rumah sewa tersebut. Semasa saya bawa kereta, saya buka lagu supaya boleh menghiburkan hati sikit. Dan adik saya makan keropok yang jenama Twister. Sampailah saya tiba ke rumah sewa tersebut. Dan rumah sewa ni belakangnya hutan. Dan ia juga melengkapi cita rasa saya kerana pokok-pokok yang boleh membuat suasana menjadi sejuk dan dingin. Kat depan rumah sewa tu, saya nampaklah owner yang jual rumah sewa ni. Saya minta kat owner ni yang saya nak duduk rumah sewa ni selama 3 hari je. Owner ni tak cakap banyak, cuma kata okey je. Tapi owner ni kata rumah sewa ni hanya RM10 je. Saya pun terkejut lah. RM10? Apa saya murah sangat? Dan owner tu sembah topik lain pula. Dia kata jangan bawa barang banyak sangat, nanti susah nak angkat. Saya pun heran, apa saya owner cakap macam ni? Tapi saya sangka baik saja. Saya terus ambil kunci daripada owner dan duduk dalam rumah sewa tu. Yang paling saya gembira adalah rumah sewa ni bersih. Tak ada habuk, tak ada apa. Aircon pun ada. Kalau tidur malam-malam ni sedap kata-kata hati saya. Katil cuma satu je dan ada 2 bilik. Bilik store dan bilik air. TV tak ada. Tapi saya tak kisah sangat sebab saya ni bukan kaki tengok TV, cuma kaki YouTube je. Adik lelaki saya pula seronok lompat-lompat atas katil sambil ketawa. Tapi keseronokan itu hanyalah sementara saja. Dan pengalaman seram saya yang sukar untuk dilupakan, pukul 10 malam, adik lelaki saya dah tidur awal. Cuma saya saja tak tidur sebab nak bekerja online dengan mata yang mengantuk. Tapi saya tak boleh tidur kerana saya kena siapkan kerja dulu. Dan tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Saya pun heran, siapa datang ketuk pintu ni? Padahal rumah ni belakangnya hutan, mustahil ada orang datang. Saya pun rasa takut, tapi saya cuba gagalkan diri. Yang saya takut bukannya hantu, dan saya tak fikir pun pasal hantu buat masa ni. Yang saya fikir adalah takut ada perompok ke, pencuri ke, samun ke. Macam-macam yang saya fikir yang bahayakan nyawa saya dan adik lelaki saya. Nasib baiklah pintu ni ada lubang, boleh saya mengintai. Apabila saya mengintai, saya tengok tak ada orang pun kat luar. Dan secara tiba-tiba bunyi ketukan pintu berhenti. Saya pun muskil dan heran, apa berlaku sebenarnya ni? Ada orang prank ke? Dan saya cuba sangka baik lagi, mungkin ini firasat saya kot, ataupun mainan perasaan saya. Saya pun sambung buat kerja balik. Sehinggalah pukul 12 malam, saya pun habis buat kerja. Tapi sebelum tidur, saya kena makan dulu. Kalau tak boleh tidur kerana kelaparan. Jadi saya masak Maggi untuk menghilangkan kelaparan di perut saya. Semasa saya makan, tiba-tiba bulu roma saya meremang. Saya pun rasa heran, apa saya meremang semacam ni? Ada perkara tak baik ke? Saya pun malas peduli pasal tu. Saya terus makan Maggi tanpa mengherankan perasaan tak sedap hati saya. Selepas saya makan Maggi, saya layan tengok YouTube sebelum tidur. Dan pukul 1 pagi, saya masih tak boleh tidur lagi. Tapi tiba-tiba ada orang panggil nama saya dengan nada suara yang menyeramkan. Sarah, Sarah, Sarah. Saya pun terkejut, terus bangun kerana suara itu semakin lama semakin seram. Saya pun dah mula fikir bukan. Tapi saya cuba tenangkan diri dan cuba sangka baik, itu mungkin mainan fikiran saya. Saya pun masuk bilik air untuk basuh tangan. Semasa saya basuh tangan, tiba-tiba saya nampak ada adik lelaki saya di belakang saya. Saya pun terkejutlah. Astaghfirullahalazim. Adik, kenapa tak tidur lagi, dik? Dan adik lelaki saya cakap, kakak, ada gula-gula lompat atas katil. Apabila saya dengar adik saya cakap begitu, saya masih tak dapat tangkap lagi apa adik saya cakap. Dan saya beranggapan adik saya ni berimajinasi. Dan saya berkata kepada adik saya,
tunjukkanlah mana gula-gula tu. Sebagai nak hiburkan hati dia. Apabila saya ikut adik saya keluar pergi katil, alangkah terkejutnya saya. Saya nampak hantu gula-gula dengan muka menyeramkan sedang lompat atas katil dengan mata yang putih sambil tersenyum ke arah saya dan adik lelaki saya. Dan kawan-kawan fahamlah, adik lelaki saya ni tak tahu pasal hantu. Dia boleh kagum pula sambil tepuk tangan. Tapi saya tak marah lah sebab dia masih 4 tahun, tak tahu benda pun. Saya pun ambil dia ataupun dukung dia pergi masuk bilik store dan menyuruh dalam bilik store. Masa tu kawan-kawan, saya di dalam bilik store rasa nak nangis je. Dan benda tu ketuk pintu bilik store sambil panggil nama saya. Sarah, Sarah, bukalah pintu, cuma dengan saya. Akibat ketakutan dan kepenatan, saya pun tertidur dalam bilik store bersama dengan adik lelaki saya sampai ke pagi. Bila pagi, saya dah sedar daripada tidur. Saya tengok adik lelaki saya masih tidur. Saya dukung dia dan letak dalam kereta. Selepas tu, saya kemas barang apa yang patut dan campak semua barang dalam bonet dan pergi dari situ. Balik ke rumah saya balik. Itulah kawan-kawan, saya ingatkan nak bergembira dengan adik lelaki saya dalam rumah sewa tu. Tiba-tiba jadi tragedi pula. Sampai di rumah, saya tu demam. Tapi meskipun demam, saya boleh bekerja sikit. Itulah pengalaman seram saya yang saya tak boleh lupakan sehingga sekarang ni. Tetapi adik lelaki saya tak tahulah sebab dia mungkin tak ingat. Sekarang ni adik lelaki saya berumur 7 tahun. Dan terima kasihlah kerana dengar pengalaman saya dari mula sehingga akhir. Dengan itu, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tekan tombol butang loceng ya. Dan cerita ini hanyalah rekaan semata-mata oleh saya. Kalau ada persamaan dengan pengalaman orang lain, itu adalah satu kebetulan saja. Apa-apa pun, terima kasih ya. Bye-bye.